adalah dengan hubungan mereka dengan para awliya salihin. Sebab tu jangan putus hubungan kita dengan awliya yang hidup dan yang wafat. Nah, hatta yang telah wafat sekalipun. Karena arwah mereka hidup. Nah, arwah mereka hidup. Ruh mereka tidak mati. Tidak apa-apa kita bagi salam di kubur kepada golongan muslimin. Nah, bagi salam kat batu, kat kayu. Nah, melainkan kepada golongan muslimin yang hidup di sisi Allah. Dan ruh-ruh mereka hidup. Apatah lagi salihin. Kalaulah mukminin umum hidup, bagaimana dengan salihin? Dengan awliya dan anbiya. Dan dengan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ada rijalul ghaib dan seumpamanya ini dinafikan oleh sebahagian orang, kita kata biarkan mereka. Tamam? Biarkan mereka dengan perkara tersebut, sedangkan perkara tadi tidak dilarang oleh syarak. Karena bertawassul ataupun istighasah dengan mereka itu tidaklah mengeluarkan orang tadi daripada agama. Karena kita tetap beriktikad bahawa yang memberi manfaat dan mudarat hanya Allah Subhanahu wa taala. Boleh? Dan itu hanya sudut meminta bantuan dan pertolongan. Itu masuk hutan sesat. Nama? Pada menjerit lari seorang dalam hutan tu, kan banyak dalam hutan tu kan makhluk-makhluk Allah Taala yang bukan jahat saja. Hak baik-baik pun ada. Nah, makhluk hak nampak depan mata, binatang-binatang, makhluk Allah. Pokok-pokok, makhluk Allah. Lagi apa lagi? Nah, para salihin dalam tu jin-jin muslim. Para malaikat Allah. Lagi dan seluruhnya. Lepas tu kalau tersesat apa-apa, para masyayikh sebut, ini sebut dalam kitab Al-Idah. Ya, kata kita Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kalau seorang tersesat dalam perjalanan, karena orang zaman dulu nak pergi haji jauh, jalan kaki. Ada hak jalan kaki, ada hak naik kenderaan kapal dan seumpamanya, kadang-kadang tersesat di jalan. Ada seorang wali Allah Taala tersesat di dalam jalan dan hampir mati. Maka teringat dia dengan hadis Nabi SAW. Hadis. Nabi sebut berkenaan dengan ya rijalallah, ya rijalal ghaib, aghithuni, a'inuni. Wahai rijal-rijal Allah dan wahai rijal-rijal ghaib, tolong aku, bantu aku. Aghithuni, a'inuni. Sebut macam tu. Baca banyak kali. Pertama tawassul dulu. Baca Fatihah. Kalau masuk hutan, duduk dalam hutan nampak tengok, gelap. Tak tahu pergi ke mana. Ada GPS pula habis bateri. Diam. Awak macam mana? Kalau boleh cari ayat, pergi cari ayat dulu. Pergi cari kat ayat dulu. Lepas tu ikut ayat dulu. Jangan ikut naik. Kau naik lagi tinggi lah. Ikut turun. Memang teruk lah. Kau ayat lagi teruk biasanya. Lalu lah ikut tepi-tepi tu. Tapi kalau main dengan gelap ni, nampak macam mana? Lampu tak ada, apa pun tak ada. Duduk dulu, jangan duduk berjalan. Lagi pening. Kalau dah tak ada arah sangat dah. Kebanyakan yang masuk dalam hutan saya tengok. Kebanyakan lah yang masuk dan kadang-kadang berlaku benda-benda macam ni dan jadi gelabah kerana waktu tu jadi panik. Dia ada serangan panik waktu tu, dia jadi jam. Lupa habis semua air ni ke, air sunni ke. Habis, lupa habis. Tok guru ke apa. Jadi kena tenang saja. Makhluk Allah Ta'ala semua adalah makhluk Allah Ta'ala. Rimau ke, beruang ke, gajah ke, makhluk Allah Ta'ala. Jadi, waktu ni nak menguji ketenangan kita lah waktu tu. Dan kemudian baca Fatihah, hadiah kepada Sayyidina Rasul. Ini pun berlaku khilaf baru ni pakai duk sembang. Masalah hadiah kepada Nabi dengan Fatihah semua kali. Dia kata hak tu dah. Dalam nak sembang dah. Memperbincang lah. Lepas tu, hadiah kepada para wali Allah Ta'ala. Hak kita ingat. Sama ada hidup ataupun wafat. Dan kemudian, baca doa tadi. Ya rijalallah. Ya rijalal ghaib. Aghithuni, a'inuni. Sambil jalan. Baca tu saja, jalan saja. Tak payah berhenti. Sampai berhenti kalau tak larat. Ya rijalallah, ya rijalal ghaib, aghithuni, a'inuni. Ya rijalallah, ya rijalal ghaib, aghithuni, a'inuni. Ini Wahabi tu selalu masuk campur ni. Wahabi jangan masuk campur urusan ni. Ini orang panggil apa? Baru ni Ustaz Don Daniel kesian kat dia. Dia pergi ke Badar dan kemudian dia tunjuklah tempat-tempat yang katanya ini apa ni, orang panggil apa? Nabi pagi tu, Nabi tunjuk tempat ni akan mati fulan, tempat ni akan mati fulan. Dia pula pergi tunjuk. Ustaz Don kan dia semangat. Kawan cerita pula bagi nampak peristiwa tu. Kawan sampai terlompat setengah lah tengok tu sampai punya semangat cerita tu kan. Mai pok-pok juhala ni pakat komen kata tengok penghipu lara ni tak ada kerja lain lagi dia kata. Buat cerita baru pula dah. Ni kawan pakat komen. Saya tergelak tengok. Saya kata pok ni awaknya bangangnya. Sampai dia tak pernah dengar langsung ke hadis tu dalam Sahih Muslim tu. Kalau baca sirah kisah tentang Badar, hak tu diulang. Macam mana mereka tak tahu? Macam mana mereka nak tahu? Kalau kata buat kuliah ataupun apa ni ceramah pasal perang Badar, dia kata bidah. Ni apa ni duk buat ceramah perang Badar? Dah bidah. Padahal kalau kata pergi ceramah perang Badar,
Tak tahu kot mereka pun buat juga, tapi ceramah Badar mereka kot ni. Kisah Badar ni ada yang sahih, ada yang tidak sahih. Sepak lagi. Sahih dan tidak sahih. Dia ada lebih daripada Arab lagi. Gelak Abdul Rahman. Abdul Rahman. Ar-Rahman. Dia bukan macam tu. Hadis. Pala kena macam tu sikit. Sambil-sambil buh cik kendak dalam mulut. Apa ni? Hadis sahih Muslim. Jelas-jelas dalam sahih Muslim. Hak Nabi sebut, hadza masra' fulan, hadza masra' fulan. Ini tempat mati fulan, ini tempat mati. Nabi tunjuk sesuatu. Cuma cara penceritaan Ustaz Don tadi ni, cerita dia bagi semangat kita. Dia duduk kat tempat tu. Kata musyrikin duduk sebelah tu, orang muslimin duduk sebelah ni. Nabi tunjuk di sini mati fulan, di sini mati fulan. Abu Jahal mati kat sini. Abu Lahab mati dekat sini. Utbah di sini, Syaibah di sini. Nabi tunjuk. Betul Nabi tunjuk. Lah hadis. Cuma bila duduk di Badar tu, siapa kena pergi Badar? Kalau kata pernah pergi ke tempat perang Badar, maka kalau dia cerita tidak dengan perasaan waktu itu di tempat tadi, cakap dia kata, ni tempat lah. Kata qil lah. Tapi tidak mungkin, tak tahulah sama ada sahih ataupun tidak sahih. Maka tuan-tuan tengoklah sendirilah. Saya tak pasti. Lepas tu dia pergi jalan, pergi beli es krim. Hak kalau macam ni punya travel, tuan-tuan lempak masuk dalam qawalid kufur tu. Hak dalam telaga tu. Telaga hak duduk kali dengan Abu Lahab. Pergi kat tu, tendang kat belakang tu. Lah ni tempat tu dah jadi tempat buangan sampah. Buang kali dengan sampah-sampah Wahabi ni. Ni berlaku. Ada. Dan memang adalah hadis. Ada depa bincang macam mana ni nak tolong jawab kat Ustaz Don. Saya kata syahid dia hadza masra' fulan. Buka dalam kita dalam Google berlambak-lambak. Dan nampak kata pok ni taklid buta sampai tak tahu apa. Kakak komen, bawah komen ni berlambak-lambak. Yang tak tahu apa kita tahu, ya Allah ya Rabbi. Kita tak salah apa sebenarnya. Saya pun heran budak-budak muda zaman lah, sirah tak tahu. Di sistem pendidikan di Malaysia kena ambil berat dengan masalah. Yang pertama adalah tak wajib dah cover. Pengajian-pengajian agama kalau petang, kelas petang, mak-mak ayah tak wajibkan. Baik, apa yang masalahnya kalau diwajibkan? Apa yang masalahnya? Kalau diwajibkan ni kepada semua peringkat, kena mengaji. Asas hukum hakam berkenaan dengan mandi wajib, berkenaan dengan sembahyang, berkenaan dengan tayammum. Bukan kena baca kitab. Maksudnya pergi buka kitab turas, Matla'ul Badrin, pergi duk takdir kalam pula kat budak-budak jasa tu. Tak payah. Ambil modul daripada Matla'ul Badrin, tak payah Matla'ul Badrin. Kitab-kitab Arab yang para ulama tulis. Kalau nak ambil daripada Matla', ambil daripada kitab Sabilal dan seumpamanya tu, dah kitab besar tu maksudnya tu. Kalau ambil daripada kitab apa? Kifayatul Muhtadi contohnya. Ambil. Asas akidah. Asas berkenaan dengan fiqh. Yang diperlukan oleh budak tadi. Asas berkenaan dengan sirah Nabi SAW. Untuk mereka kenal dan tahu tentang Rasulullah. Cerita tentang peperangan dan seumpamanya. Tapi macam itulah kita kata. Silibus senanglah buat. Baik, siapa dia yang nak berisi silibus tu yang masalah pula. Kalau main tu ustaz tu pula jadi Wahabi pula seorang lagi, jadi macam tu jugalah kali. Jadi sistem kita tak selamat juga. Sebabkan kerana apa? Karena bukan sistem ataupun modul yang disenaraikan. Siapa yang akan mengajarkan modul tersebut? Itu masalah dia. Tapi kita kena terima realiti itu. Dan kali tak mau kena buat apa? Kena budak-budak, kena ada alternatif lain, tempat pengajian. Itu je. Dia nak kata apa lagi? Mentang budak-budak kena pergi mengaji dengan para guru. Kena main mengaji di pondok. Jadi bila kata tutup guru pondok kita kena main mengaji di pondok, bukan bermakna dia nak menafikan sistem tu. Tadi kan dah tidak selamat. Dah bahaya, memang bahaya sungguh pun. Itu yang berlaku dalam dunia sekarang ni. Kita nak cucu kita nanti ni tak kenal Nabi SAW. Nak tahu kita cucu kita nanti tengok tak ada adab dengan para awliya dan para ulama dan para salihin dan orang tua dan semuanya, tak ada adab. Kita nak macam tu. Yang anak kita bila cakap apa sikit, saya boleh, kata dia. Kenapa buat macam ni? Sebab boleh. Tu memang mana tu siapa yang ajak adab macam ni? Kalau bukan ditengok dengan dalam internet dan seumpamanya, terpengaruh. Tak kira lagi dengan hak yang berkapal dan sampai masuk ke masalah yang lebih berat lagi selepas tu. Keluar anak-anak zina dan seumpamanya. Berat. Kita nak halang orang yang bersosial, bukan dengan tutup disko. Kita nak halang orang nak bersosial, bukan kita halang motor. Jangan dikeluarkan di Malaysia, semua kena naik kereta, jadi tak ada mak rempit. Bukan macam tu. Jadi bukan menghalang mak rempit dengan kita haramkan motor. Tak kena cara tu. Kita nak haramkan tentang orang panggil kita kena tutup disko-disko yang ada. Pendidikan. Pendidikan itu yang utama. Tak ada pendidikan yang baik, maka ketika sebut akan semakin bercambah perkara-perkara yang buruk ni. Itu je sebenarnya. Akar umbi dia bukan di tayar motor tu.
Agar umbi dia di akhlak tu. Ha?